Kalau I bukan seorang dentist, mungkin I jadi cikgu. Okay, it's different than what I expected. Jadi kebanyakan patient buat rawat takar, dia boleh tidur tau sambil buat Itu biasa kan? Dia boleh Kalau tidur diam sahaja tidak mengapa, tetapi tidur berbunyi itu. Sama macam Dr. Fee juga. Saya tak nak jadi doktor. rebellious Nampak je macam ni. Ramai yang kata kan, nak doktor yang tua sikit lah. Oh, ya ke? Ada, sebab kadang-kadang dia anggap macam nampak doktor-doktor sekarang nampak tengok muka. Nampak macam baru habis sekolah. Jadi orang takut Alhamdulillah. First year tu kita belajar nak kena carving gigi. Di mana I memang tak ada kreativiti langsung. So kat situlah nampak orang sekeliling yang very kreatif, yang boleh membentuk gigi jadi betul-betul gigi. Kita jadi sabun. Ini berada dalam podcast untuk kali pertamanya. First time in my life doing podcast. Kan selalu ke sebelum ni? Tak ada. Radio. Radio. Tak sama. Terima kasih Dr. Fee. Selamat datang ke podcast Gigi dan Jiwa, di mana senyuman bermula dengan gigi yang sihat dan jiwa yang tenang. Bersama dengan saya, Dr. Lia daripada Klinik Pergigian Ala Dental Shine, bersama dengan 3 orang tetamu kita yang best. Okay, mari saya perkenalkan first guest kita pada hari ini, iaitu Dr. Anis, founder Klinik Pergigian Avicenna, Dr. Natasha daripada Klinik Pergigian Reda Dental, dan tidak asing lagi tetamu kita yang dikenali ramai dan semua orang yang selalu tengok social media, I'm very sure you memang kenal akan doktor ini, iaitu Dr. Fee daripada Klinik Pergigian Lantara, AKA menantu Mak Jenny. Nama doktor macam tu. Okay. Sekarang hari ini kita akan bertanya first kepada Dr. Fee. Tapi nombor I nombor 3. So I boleh tanya. Boleh saja. Okay, Dr. Fee. So you being as a dentist and also as a housewife, as so many like things yang you kena hold lah. So boleh tak ceritakan kepada netizen di luar sana? Okay, what was your childhood about? Like macam mana kehidupan you sebagai seorang you, daripada you kecil dibesarkan sehingga menjadi diri you Dr. Fee sekarang. Sebelum nak jadi doktor ni macam mana perjalanan dia? Perjalanan dia. Saya dibesarkan dalam family, mak saya ni memang garang lah. Zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman sekarang kita dah more to gentle parenting. So zaman-zaman saya dulu memang mak saya garang. So memang dari kecil memang kerja kita belajar je. So belajar rumah-rumah belajar. Belajar rumah. Belajar sekolah rumah-rumah sekolah. Macam itulah sampailah masuk sekolah menengah, habis SPM. So masa habis SPM, cita-cita dulu tak adalah nak jadi doktor gigi, tak nampak bayang pun. Tapi cita-cita doktor gigi ni adalah cita-cita mak. Cita-cita Mak Fee. Tapi nak jadi doktor gigi dulu kena belajar kat Malaysia. So my mum tak nak belajar kat Malaysia, dia nak belajar kat overseas. So dia Yang ni kena paksa apa Dr. Fee? Pada asalnya macam paksa rela. Paksa rela ya. Tapi bila kita fikir balik, jadi doktor tu macam menarik juga kan. So kita dah, bila kita dapat orang bagi cita-cita ni, bukan cita-cita dari kecil. Tapi alhamdulillah lah, bila sampai dekat masa tu mak hantar ke Mesir. So sampai kat Mesir, kita mula-mula awal-awal tu rasa macam beratlah sikit nak jadi doktor gigi ni kan. Banyak nak belajar, dari kecil sampai ke besar belajar tak sudah-sudah. So bila duduk kat overseas ni rasa macam nak main lebih. Malas dalam belajar kan. Ni banyak main ni. So kiranya Dr. Fee gelarkan diri Dr. Fee sebagai seorang yang kuat bermain lah. Tak, sampai kat universiti tu dah jadi rebellious sikit. Oh, rebellious. So sebab parents is not around. Sebab parents tak ada. So tu journey dia. Journey perjalanan dia. But actually itulah Allah dah takdirkan Fee berada di Mesir untuk belajar, jadi kurang sikit hiburan kat Mesir ni. Jadi alhamdulillah akhirnya jadilah doktor gigi. Alhamdulillah. Mungkin boleh cerita juga macam mana dia rebel ni. Betul. Bahaya cerita rebel ni. Okay, sebelum kita bercerita lanjut berkenaan in dengan Mesir. rebel stage of seorang Dr. Fee ni. Okay, saya dan Dr. Fee dulu used to be from the same university. Not only that, we were housemate before. Okay, housemate. so of course all the bahaya dia ni dirty jadi MC. secrets tu
is with me. But it's safe, don't worry. Patutlah baju sama Baju pun sama Macam mana you boleh ceritakan sedikit lah untuk sebagai orang kata being a rebel but at the same time you still can maintain you punya life as a student and still be able to hold your degree, being a dentist. Macam mana perjalanan cerita tu supaya sedikit sebanyak memberi orang kata idea kepada orang di luar sana, walaupun you are not really like macam mematuhi syariah ataupun as a student kan, tapi still be able to jadi seorang dentist seperti Dr. Fee sekarang. Actually kan, my turning point masa dekat Mesir dulu untuk belajar dengan lebih rajin jadi doktor gigi ni, masa dekat-dekat nak final year tu, kita dah bertunang. Fee bertunang macam like a year before Fee grad. Okay, so masa 2 years before Fee grad. Sebab a year before I grad, I kahwin. So kat situ baru nampak turning point dia. Macam okay, kalau aku tak lulus ni, aku tak jadi doktor gigi ni, nanti tak boleh balik Malaysia lah kan. Sebab kita nak kahwin. Lepas tu kalau itulah tak habis, dia punya semangat jadi semangat dia tu. Tapi kan nak ceritakan masa kat Mesir dulu, kita banyak main kan. Tapi bila dah kahwin, walaupun kita tak work hard sangat, tak study hard sangat, tapi senang lulus. Tak tahulah. Rezeki lah. Galak dia tu kahwin kan. Mana tahu sebab kan. Sebab orang kata rezeki kahwin ni lain. Tapi memang masa Fee kahwin, I tak work hard sangat per final year tu. And then Nuban selalu datang visit I dekat Mesir. Tapi Alhamdulillah dia datang macam a week before exam. Exam final ni dia datang. Memanglah tak belajar Asyik baik lulus. Alhamdulillah. Itulah cakap rezeki berkahwin tu, Alhamdulillah lulus. And masa berkahwin tu lah yang lulus semua habis. Alhamdulillah. Okay, alright. So dikatakan ceritanya begini, kalau based on your story, macam Nuhan tu merupakan salah satu figura yang besar lah. Yang menjadi titik kepada turning point, kejayaan dan berjaya Dr. Fee sebagai seorang dentist sekarang. Nanti balik aku kena kotan ni. Kita cakap mak kan. Actually mak dengan Nuban banyaklah yang menjadi tulang belakang Fee untuk menjadi seorang doktor gigi. Alhamdulillah. Alright, okay. So same question to Dr. Natasha. This is my first time seeing you in person. I think the very first time because semalam bila Dr. Anis ada mention berkenaan dengan Dr. Natasha sekian-sekian daripada klinik pergigian Reda, dan that's when I decided to Google lah a little bit here and there. So I found a little bit here and there berkenaan dengan klinik pergigian Reda. So it was established back in 2000. 2000. 2000 25 Masa COVID years tu? ago. 25 years back. 2000. Oh, Reda. Masa yang the first branch, is it? Yeah. Ui, dah lama sebenarnya. Betul. Oh, tahu. Kat mana tu? Dekat Taman Bukit Ceras. Taman Bukit Ceras. Itu our first branch lah. So, okay, berbalik kepada soalan yang how is your childhood? Yang macam menjadikan diri you sebagai seorang dentist, seorang dentist yang berkerjaya dan bekerja di satu establishment yang telah di-establish selama 25 tahun. Bagaimana the pressure, macam mana kehidupan you sebagai menjalani kehidupan sebagai seorang dentist? Sama macam Dr. Fee juga. Saya tak nak jadi doktor. Nampak je macam ni. Nampak je macam ni. Tapi sebenarnya sebab mak juga. So mak bagi 2 choice saja. Either nak jadi dentist ataupun doktor medical. At least dia ada choice. Ada choice. So lepas survey doktor medical ni on call, betul. So ambil lah dentist. So bila ambil dentist tu culture shock sebenarnya. Di mana first year tu kita belajar nak kena carving gigi. Di mana I memang tak ada kreativiti langsung. So kat situlah nampak orang sekeliling yang very kreatif, yang boleh membentuk gigi jadi betul-betul gigi. Kita jadi sabun. Samalah kita ya. So daripada situlah start develop minat sebenarnya. So first year, second year adalah more on theory, and third year tu start jumpa patient. So start jumpa patient, baru tahu kita kena develop
communication skill juga. Bukan hanya our hand skill. Betul. So Mungkin boleh cerita Dr. Natasha grad mana? Mungkin boleh. saya grad dekat UiTM Oh, UiTM. tahun 2016. Sungai Buloh. Ya. Sungai Buloh, Yeah. betul. 2016. So was it hard? Because I heard like Kat the Malaysia, local yeah. universities is like much more harder than us. Susah, memang sangat susah berbanding kerja. Belajar dulu lagi susah berbanding kerja. So bila masuk kerja ni more to relax. Masa belajar dulu kalau nak cuti pun ada 2 minggu je nak pergi berjalan ke, nak relax. Tapi Tak tu pun tu pun kena pergi lab. Kadang-kadang nak siapkan denture, nak siapkan retainer. So kalau balik tu usually habis kelas pukul 6. Pukul 6 tu hingga pukul 7 tu kena pergi lab. Settlekan semua kerja lah. Dan weekend pun pergi lab juga. So hidup masa tu memang belajar dengan lab saja. Oh, for 5 years lah. Total 5 Betul, years. betul. Alright, so look at you now. You're like a very successful dentist. So it's all worth it. Okay, so how about you, Dr. Anis? Being the founder of a very big chain, ya, orang panggil klinik pergigian. Apa yang memotivatekan you untuk continue this journey? Not only as a dentist, but also as a businesswoman, yeah, and also as the mother, as a wife. Dia sebenarnya semangat sekeliling. Okay. First thing I memang terapkan, kita nak jadi alang-alang buka klinik, alang-alang buat business tu, you nak the best, you give the best for your community and then termasuk juga family. So tu yang encourage me lah. Tapi of course saya pun macam mana nak jadi dentist ni? Semua mak-mak kan? Saya ayah. So ayah yang tetapkan pergilah dentist macam ni kan. Kita masa tu keluar matrik. Jadi macam bolehlah. Mungkin kita rasa cubalah kan. Kita pun tak tahu. Jadi nasihat saya juga mungkin ada lagi orang yang masih tercari-cari kan. Aku ni nak kerja apa nanti semua kan. Jadi sebenarnya it's a learning process. Kalau for me, kalau your parents cakap tu mungkin it's the best for you. Mana yang rebel tu rebel sekejap lah. Jangan rebel lama sangat. Tapi I dapat rasakan this is the best thing yang I buat dalam hidup I. Selain I jadi seorang dentist, I buka branch dan juga I bagi kerja untuk staff-staff lain. Dari kita bagi pada staff kita, dia ada family yang untuk sara kan. Jadi I rasa happy dengan tu. So itulah antara benda yang memotivatekan I. So macam tempoh hari kan kita pergi kepada sebab Dr. Anis ada mention berkenaan dengan ayah Dr. Anis yang banyak memberikan motivasi dan menggalakkan Dr. Anis untuk berkecimpung dalam dental business and also being as a dentist. Kita ada nampak itu hari your dad ada datang apa semua. So now dia pun memang really like put 100% involvement juga dalam dia punya business. Dia consultant. So any advice ke apa ke memang kita dia akan get involved lah. Okay. Tapi banyaknya diserahkan pada kita dengan team management lah. Ada certain ni je baru dia turun padang. Big issue macam tu lah. Okay. Alright, kita kembali semula kepada Dr. Fee, okay? Dr. Fee okay ke? So, macam terlalu ni lah. So, macam saya sendiri, okay, bukan kata rapat lah dengan keluarga Dr. Fee, tapi pernah berassociate little bit, pernah borak-borak dengan your mom, apa semua. And we know that, I think kalau kita bercakap dengan rakan-rakan yang mengenali ibu kepada Dr. Fee, kita tahu macam ibu Dr. Fee memang merupakan seorang yang orang kata garang lah. Kita pendekkan cerita kan. So nak cerita dia macam adakah disebabkan oleh beliau yang mana Dr. Fee menjadi seperti Dr. Fee yang sekarang? Betul lah. Setiap ibu tu dia nak kata garang memang nampak dulu macam garang. Tapi sebenarnya actually ibu-ibu bila kita dah jadi ibu sendiri baru kita sedar sebenarnya dia tegas. Dia tegas sebab yelah kita long life je kan. So dia kena tegas supaya kita berada di jalan yang lurus. So untuk Fee memang dulu zaman-zaman dulu garang, tegas, it's normal lah. Jadi Fee pun nampak ada juga kawan-kawan yang mak dia macam tu. Tapi kita survive.
kan. Kita as a millennial kita survive. Tapi dengan anak-anak sekarang feel banyak more to gentle parenting lah compared to macam tegas macam dulu. Tapi sekarang berbeza pula. Mak dulu tegas kan, tapi dengan cucu dia jadi lain. Yeah, of course. Jadi manja I think kan. most parents are like that. Tapi actually memang untuk jadikan kita seseorang ni kan perlu ada orang yang guide. Dan kalau kita ni tak betul kan, tak lurus, mesti kena tegas. Kena ada ketegasan tu. So bila dulu mungkin nampak macam teruk. Tapi bila kita dah besar, dah dewasa, kita dah kenal kan dunia ni yang sebenar, baru kita rasa pentingnya ada ketegasan bila kita nak besarkan anak. Ya, betul. Okay, so Dr. Fee, kalau ingat baliklah dulu kan, ada cerita-cerita lama kita dulu masa kita kat Egypt dulu, kita ada pernah lah menonton satu video YouTube. Okay, back then. Wow. Okay, so that video tu macam yalah masa tu Dr. Fee pun sedang berkecimpung dalam part-timer as a pelakon di dalam video klip begitu. Okay, model. That's model lah, nak pelakon. Okay. So macam kita cakap lah, sebab kita dah mengenali, so ada little bit here and there yang kita akan cuba bocorkan di situ. Okay, so kita berbalik pada cerita tu. Okay, kita kalau lihat you daripada luaran, kita akan tengok, okay, Dr. Fee ni ada potential. I mean, me as your friend, I memang from the very beginning, when I first met you, I memang nampak, okay, this girl has so many potential being on social media or being someone yang, you know, like kind of like popular, something like that. Okay, so my question is like, sekiranya you bukan dentist lah, adakah itu yang akan menjadi kerjaya you, ataupun apakah kerjaya you yang sebenarnya mungkin akan terjadi sekiranya you bukan seorang dentist? Dr. Fee bukan. Kalau I bukan seorang dentist, mungkin I jadi cikgu. Cikgu. Okay, it's different than what I expected. Jadi cikgu sebab memang ada keinginan lah nak go dekat bahagian artis-artis ni, sebab Afi memang dari kecil memang mak dah pernah bawa, jadi pernah masuk TV. I masuk TV masa I darjah 6. I pernah masuk TV. So I dah pernah banyak berkecimpung dekat bahagian TV ni sebab my aunty kerja Astro. My aunty kerja dekat syarikat ni lah. Itu juga jumpa jodoh. Itu orang tanya macam mana boleh jumpa artis kan. Actually my aunty ni kerja dekat syarikat penyiaran lah. So kalau saya tak jadi dentist, mungkinlah saya jadi cikgu. Lepas tu saya kahwin, saya berhenti suri rumah lah. Tu aim dia lah. Nampaklah potensi tu. Sekarang pun you actually lah jadi part-time housewife juga kan. Tapi bila zaman sekarang kan, dengan zaman teknologi yang maju ni, so kita jadi dentist pun tak boleh jadi dentist semata-mata. Kita tetap kena, yelah, siapa nak jumpa dengan dentist kadang kalau orang tak kenal kan. Orang tak kenal macam mana. Jadi macam mana orang nak tahu kita ni doktor gigi, macam mana orang nak trust kita kan. Jadi dengan social media kita banyak memudahkan lah. Sebab kalau kita tengok sekarang pun, kalau kita ni macam mungkin duduk kat klinik je, macam mana dari segi marketing tu semua. So memang tak nafikan doktor pun kena jadi content creator lah sekarang. So dah terbalik kan. Nak pening-pening nak fikir pasal content. Dah terbalik. Okay, macam Dr. Natasha kan, tadi before kita start this podcast, saya ada tanya little bit here and there lah kan. So you are kind of like macam you kata you are more like a reserved person, like macam a bit introverted. So you really like macam I assume yang you memang tak berapa into lah all this social media thingy and probably. So macam mana you handle dengan being a dentist current, you know, dentist nowadays? It's not like before. Macam before it's like macam no. Like macam because kita pun itu tetap bersesuaian dengan etika kita sebagai seorang doktor kan. Before kan tak ramai doktor gigi. Sekarang macam bersepah. Everywhere ada. So how you nak compete kan? Another dentist to another dentist. So macam mana pendapat Dr. Natasha berkenaan dengan, bukanlah kita nak panggil isu, tapi macam sebagai saya, sebagai seorang yang I'm a very kind of like extroverted person, tapi I memang tak suka portray any part of my life, especially my personal life in the public to see. Oh sorry, the bantal jatuh. So macam mana pendapat Dr. Natasha berkenaan hal ini? Saya rasa sebab sekarang ni semua orang memang go to social media juga, and then ramai patient lah tahu info mengenai social media dalam social media juga. So kadang-kadang macam saya banyak buat braces, then patient sebelum patient nak buat braces, patient tak tahu pun dia perlu buat braces. So saya rasa yang tu penting untuk saya lead bawa mereka untuk tahu tahu apa masalah yang diorang ada, dan at least diorang boleh start survey. Sekarang ni semua klinik buat
bagi info berkenaan dengan treatment. So kita lead and then baru dia tahu, oh this is the problem. Then diorang akan seek the problem. Macam tu. Maksudnya tu jadi push factor juga untuk Dr. Natasha keluar kat social media. Betul tak? Push juga diri kita. Betul. Kalau tak ada orang push, tak ada. Lagi satu, dulu kan macam kita more to dentist buat kerja je. So diorang susah nak faham kita punya kerja juga. Susah nak faham dalam bahasa yang mudah. So that's why saya keluar untuk bagi bahasa yang mudah supaya diorang senang faham. Okay. Bukan, tapi itulah bila nak keluar live ni bukan suatu benda yang senang kan. Betul. Natasha, energy you kena konsisten. Betul. Especially orang-orang yang mempunyai macam semangat-semangat Dr. Fee kan. Macam Dr. Fee ni adalah seorang yang memang extrovert lah kan. Betul tak? Get the energy from people around you. So all the orang yang macam ni dia memang bersesuaian. Tapi actually banyak nak kena belajar sebelum jadi macam I sekarang. Kan dulu kita masa belajar mana ada time nak make up ni kan. Mana ada time nak bercantik-cantik. Tapi bila jadi influencer sekarang dah kena belajar tu semua. Kalau macam I sendiri kan, Dr. Natasha kan, kita buat klinik juga. Betul. So macam mana you asingkan, okay hari klinik and then you nak maintain kan you punya energy dalam live semua tu. Macam mana you bahagikan? Memang penat, memang burn out. Tapi kena ada schedule yang betul. Baru kita boleh follow. Kalau kita main hari ni rasa macam nak buat live lah. Macam dia takkan jadi. Energy tu tak sampai. Tak sampai. So memang kita kena ada schedule. Okay, waktu ni sharp kita kena buat live. So baru kita boleh go with the energy lah. Okay, sebelum tu orang di live sana ada boleh soalan? tanya any soalan kepada doktor-doktor kita di sini. Kalau nak bertanya dengan Dr. Fee, nak bertanya berkenaan apa Mak Jenny buat pada hari ni, mungkin boleh juga. Jangan lupa juga ramai berminat. share tau. Share juga kita share punya betul. live hari ni. Sebab kita ada di beberapa platform. Jangan share live dan juga boleh ajak kawan-kawan. Ya, di Mungkin ada podcast soalan special nak Gigi dan tanya. Jiwa and Bagi also klik dekat tik dalam love. mana? Ya, betul. Tap screen ya. Kalau ada, Dia lagi dapat screen. kalau ada Screen you soalan all. nanti, boleh share. Kita akan baca. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna. Alright, Dr. Natasha. Okay, macam mana you menyeimbangkan kehidupan personal life you dan juga being as a dentist, as a professional punya kerja? Seimbangkan memang dengan travel je yang dapat melegakan diri. So now kita tengah bercakap dengan seorang traveller lah ya. Okay, so far how many countries have you been? Since you said Berapa walaupun nama je traveller tapi tak banyak pun. Tak, dia sudah pergi satu negara 3-4 kali. Kalau I jenis pergi satu negara je. Dia bisa tak lompat-lompat. Ada setengah orang kan suka macam pergi banyak negara dalam satu masa kan. So I akan pergi satu negara and enjoy, nikmati waktu tu je. Satu negara je. Dia tak boleh pergi jauh-jauh. Gigi besi nak tengok tiap-tiap minggu. Gigi besi mana? Patient dia nanti marah. Pergi lama-lama. Seminggu je boleh pergi paling lama. So paling jauh you pernah pergi so far kat mana? Paling jauh you pernah pergi dan paling lama? Paling lama dan jauh dekat Iceland. Oh, that's nice. Iceland. Memang pergi satu negara tu je and then memang duduk 2 minggu lebih kat situ. Patient ni tak marah ke? Itulah I buat dulu patient banyak-banyak and then I tinggal sekejap lah. 2 minggu, it's not that long lah. 2 minggu lebih. Braces penting tiap minggu. Kan patah ke tercabut ke kan? I ada associate jugalah yang tolong bantu. Kalau macam tiba-tiba kan patient braces ni kita tak boleh nak expect. Tiba-tiba tercabut bracket. Betul lah tu. So akan ada associate yang bantu jugalah. Okay, alright. So did you get to see the Northern Lights masa dekat sana? Yes, dapat. Rezeki juga sebab dah macam berbelas hari kat sana. Mana ni Northern Light ni kan. Lepas tu muncul lah pada satu malam. Satu malam tu je. Sebab dia perlu
rezeki juga Memang untuk betul. dapat kan. Betul, memang kalau kita perasan sebenarnya benda-benda yang Mother Nature ni, all the nature punya wonders ke whatever, memang depends solely based on our luck lah. Betul. Satu, and kita perlu banyak berdoa. Ya, itu kena sangat Habis sabar. tu, kalau ada passion you yang macam nak you je, tak nak orang lain. Tu kena tunggu I jugalah. dia sanggup Memang tunggu, ada. Memang ada ada. kan? Ya, memang sanggup tunggu. Bertahan sakit lah. Tapi usually I akan bagi tahu patient kalau macam just untuk cement bracket, boleh je dengan doktor lain. Jangan risau. Dengar tu semua. Sebenarnya kalau memang you ada your own favourite dentist, tetapi kalau yang simple-simple thing macam tu, you jangan apa orang Passion kata, tak anggap simple. Jangan main. Passion sekarang. boleh juga pergi kepada klinik yang sama tetapi mungkin dengan dentist yang berbeza. Tapi kalau Betul. memang nak juga dengan dentist tersebut, nak pergi juga kepada your favourite dentist, you must Betul. wait lah, because Betul. sometimes some dentists are really into travelling. So, nak jadi doktor gigi kalau medical langsung tak boleh cuti katnya. Itulah, Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Ada yang Ada. boleh. Paling penting kita orang kata ada Balance. proper orang kata cara untuk balancekan you punya life Work lah. life, work Ya, life. betul. So macam Dr. Fee kan, memang kehidupan tu kalau work life balance tu more kepada life lah kan. Work not so much lah kan. Tak, actually kita bagi peluang kepada doktor-doktor muda. Kita bagi peluang. Saya banyak kita banyak ajar kan apa yang perlu untuk doktor-doktor muda ni untuk dia jadi somebody pula lah kan. Tak gitu je kan. So kita bagi peluang kepada doktor-doktor muda juga. So kalau datang klinik saya Lantara tu jumpa doktor muda-muda, jangan takut. Betul. Jangan takut. Sebab doktor muda-muda sekarang pun power. So ramai yang kata kan nak doktor yang tua sikit lah. Oh, ya kan? ke? Ada. Sebab kadang-kadang dia anggap macam nampak doktor-doktor sekarang nampak tengok muka. Nampak macam baru habis sekolah. Jadi orang takut lah. Alhamdulillah. Macam tu ya. Macam kat klinik Fee sendiri sebab orang kenal saya kan. Jadi orang nak Dr. Fee juga. Kan, tapi tak apa. Jangan risau. Kita dah jaga doktor-doktor baru ni, insya-Allah akan lebih. Alright, so jangan takut untuk datang walaupun nampak kelihatan kadang-kadang macam baby face punya muka kan. Masalah baby face. Sebab lagi satu dekat Malaysia sekarang ni memang kita punya pertumbuhan tu agak kurang sedikit ya. So nampaklah muda. Especially all the some of the millennial bukanlah macam dalam kita punya range umur ni kan. Macam kita tengok kadang-kadang macam umur dia dah sekian-sekian tapi rupa dia Nampak macam muda. nampak so Betul. much younger than their age kan. So kadang-kadang patient pun akan cakap muda je doktor macam tu kan. But in actuality it's not based on that lah kan. Sebab sometimes kita orang Asian lah mostly kan, dia dapat that kind of anugerah muka macam baby face macam tu kan. So patient pula yang tiba-tiba tak suka Sebab dah doktor datang. ni orang dah anggap macam kita ada satu muka tau. Muka yang macam Especially orang yang dulu-dulu kan. Kan, Sebab dulu kita tengok dentist muka dia macam mana pula. macam mana Betul tak? Dentist sekarang nak make up lah, pakai macam ni. Kan? Banyak cover kat situ kan. Betul kan. Pernah tak macam tadi Dr. Natasha ada mention pasal burnout. So usually apa you akan buat pada waktu yang you rasa that burnout tu? Jangan gelak tau. Biasanya I akan layan drama Korea. So you keep up macam lah. Saya tak boleh gelak macam semua orang je. Ya ke? So macam tu yang akan rasa relief dan baru dapat energi yang baru. Tak tahu apa orang Korea ni punya energi sampai kita pun macam diorang makan pun kita teringin. Lepas tu nak pergi discover diorang punya restoran semua kan. So itulah my burnout punya ni. So usually in between patients you buat macam tu ataupun right after you habis kerja? Oh, in between patient tak boleh sebab memang pack. Back to back lah. Memang kena balik kerja baru ada masa untuk tengok. Usually in between patient just macam sempat minum air, macam cakap-cakap sekejap dengan staff ke, lepas tu sambung patient. Actually life as a dentist kan, kita tengok drama Korea tu supaya kita macam terbuka. Sebab kita duduk dalam bilik je kan. Betul. Tak ada macam drama pun. Orang buat drama medical kan. Mana ada drama dental. Sebab tak ada benda kita. Kan? Kita duduk kat dental chair je kan. Tak ada benda. Jadi kita berkembang sikit. Betul. In terms of socializing, sebenarnya as a medical doctor lebih banyak lah Betul. bersocialize kan. Betul. Tengok. Tapi unless kalau the dentist yang bekerja dekat hospital setting, probably they Government. have more, you know,
Tapi tak ada interactions. drama-drama orang buat pasal doktor gigi. Semua drama So macam mana medical. kalau Dr. Fee boleh apa joint venture ataupun dengan siapa-siapa yang boleh buat all this drama berkenaan dengan dentist, mungkin boleh juga. Yelah, supaya kan orang nampak juga sebenarnya doktor gigi pun doktor juga. Kan kita buat juga surgery. Ada bahagian kita yang berada dekat hospital kan. Jadi orang ingat doktor gigi kat klinik je, kat hospital tak ada. Ada sebenarnya. So macam ramai orang tak tahu. Macam orang datang kat saya kan, yang ni kena pergi hospital ni. Ada doktor gigi ke kat hospital? Ramai yang tak tahu benda tu. So Fi rasa macam sebenarnya doktor gigi pun doktor ya. Nanti boleh keluarkan filem ya. Walaupun sebenarnya satu fun fact berkenaan dengan dentist di Thailand, sebenarnya as a dentist they don't call as a doctor. They don't consider as a doctor. So whenever you are a dentist and then you like macam you datang daripada negara lain, contoh kita daripada Malaysia, dentist is a doctor. Tapi when we come to Thailand, let's say kalau you cakap okay I'm a doctor, you're just a dentist. Here in our country, you don't consider as a doctor. So actually that fun fact I tahu daripada cerita Hangover part 2. Yeah. So ada, that's why diorang kat sana for aesthetic semua benda, diorang macam everybody can do it. That's why kalau you notice kan, ada some Malaysians kan usually datang ke sana untuk buat all this veneer stuff kan. They don't have to go to their dental clinic. Jadi berhati-hati korang, berhati-hati. Sebabnya dia macam kesian jugalah kan, because they don't have that value tu, dia orang macam kurang sikit. So everybody can do it. Macam tu lah lebih kurang. Okay. That's a fun fact. Okay. So kalau macam Dr. Fee yang kurang burn out lah, ada ke? Kurang burn out. Pernah ke Dr. Fee melalui rasa burn out yang melampau? Burn out as a dentist tu jarang-jarang lah. Sebagai mak dengan lebih. Dr. Natasha yang buat braces apa semua ni kan. Kita punya burn out tu more kepada parenting kot. Sebab and then juga berat tanggungjawab parenting tu. Walaupun mempunyai helper di tepi tu. Berat juga. Tu time yang I banyak helper tu sipi-sipi je. Tapi actually kita as a working mom ni memang sangat, nak cakap semua orang lah, memang susah lah nak bahagi masa 24 jam ni. Kan? Working So mom. macam tadi juga yang pasal working mom ni kan, saya dengan Dain Izhar, apa yang kita cakap macam mana burn out kita tu, macam mana nak atasi burn out kita tu, you memang kena betulkan niat, which is kita tanggungjawab kita memang untuk anak-anak dan suami. Okay. Dan selebihnya tu sebab untuk Allah sahaja. Jadi bila macam tu dapat atasi kita punya burn out tu semua. Itu saya dapat belajar satu tips lah tadi. Yelah, kadang-kadang kita sebagai perempuan, kita belajar dah tinggi kan, dah jadi doktor gigi apa semua. Tapi nak kena balance kat jadi sebagai seorang isteri. Kadang-kadang kena dulukan isteri pada patient lah, macam mana kan. Patient sakit gigi tapi kita tengah tengok movie dengan husband. Tapi kalau macam tu macam mana? Kita nak dahulukan mana dulu? Kena dahulukan mana? Ni selalu menjadi isu. Oh ya ke? Tapi ada Macam patient tu. lah. Itu adalah cause of your punya burn out lah. Maksudnya kat situ pasangan pun main peranan. Sebab kita susah nak jumpa suami kan. Macam tu. Jarang-jarang jumpa kan. Okay, kalau macam Dr. Anis macam mana pula? Sebab kita memang sedia tahulah memang betapa busynya lah. Rasa 24 jam tu kita pernah berborak. Memang Dr. Anis ada mention lah, kalau saya ni ada banyak tangan, saya boleh potong ke macam tu lah ibaratnya. So maknanya that's how busy lah Dr. Anis is kan. So macam mana? Kira memang Dr. Anis akan mempraktiskan apa yang Dr. Anis baru cakap tadilah untuk semuanya intention kepada yang satu, kepada Allah. Betul. Soalan dia tadi, busy kita tu macam mana macam mana I nak atasi semua tu ke, atasi burn out I semua tu. Macam mana yang tu yang I belajar tadi dengan Dain Izhar. Memang kita semua ni, kita perempuan especially, memang tak lari rasa penat, uruskan anak. Lepas tu dengan contoh suami pula jenis kurang masa dengan kita, time ni lah ada dengan kita nak set masa kan. Tapi aku dah ada appointment ni. Tapi yang saya nampak situ, kefahaman suami kita sangat penting. Maksudnya pasangan kita memang main peranan nombor satu. Kalau yelah, sebab kita dalam bidang bisnes, kita melibatkan patient kan. Jadi kalau kita tak jaga benda tu, macam mana nak cari income juga? Macam mana kita nak cari juga kita punya review kan kat Google ke apa. Jadi kalau kita tak jaga semua benda tu,
Dan memang suami main peranan sangat penting, pasangan main peranan sangat penting, dan juga kita structurekan awal-awal. Macam tu lah. Biasanya memang macam tu. Kadang-kadang kalau last minute nak holiday ni, aku tak boleh skip. Tak boleh. Macam Dr. Anis extra senang sebab dia kahwin dengan dentist juga. So, dia faham. Nak cakap memahami. Tak memahami. Tak memahami ke? Sekarang ni kita dah dalam sesi apa orang kata mengadu lah. Ya, Dr. Fee ada pasangan kurang memahami lah. Tapi bukan maksud dia. Habis ini soalan panas. Okay, sekarang kita baru saja terima soalan daripada dalam live. So kita akan bertanya soalan kepada Dr. Natasha. Berkenaan dengan IPR. Okay, so dia tanya IPR ni ganggu tak teeth sensitive for a long run? Ataupun bahasa mudahnya macam dia akan buat gigi sensitif tak for a long run begitu ya? Mungkin soalan dia kurang jelas di situ. But then that's the question. IPR so mungkin Dr. Natasha boleh explain a little bit apa itu IPR dan boleh menjawab soalan yang diberikan di dalam live. Sebab saya buat live, so biasanya dalam live saya orang akan tanya pasal braces je. Patutlah diorang dah tahu dah. Ni kena tak ni gigi dan jiwa ni. Boleh jawab. Kita jawab satu soalan Okay. So IPR tu maksudnya interproximal reduction, di mana rawatan ni dibuat untuk pemakai braces. So katakanlah kalau macam doktor perlukan ruang untuk betulkan susunan gigi, sama ada doktor buat cabutan ke, IPR ke. So kalau macam nak ruang sikit saja, doktor akan buat IPR, dan dia punya sensitivity tu sepatutnya tak berlaku. Sebab untuk IPR very minimal, sangat sikit, dalam 1 mm untuk setiap gigi tu. Betul. Yang minim ada juga 0.3 sahaja kan. Dan kita ada ukuran dia. Jadi orang yang rasa risau sensitif tu patutnya tak berlaku lah. Sepatutnya tak berlaku. Okay. So harap saya menjawab so don't worry. soalan. Kalau let's say you punya dentist mempunyai your punya treatment plan is one of the treatment plan is IPR, you jangan panik di situ. Katakan okay, nanti gigi saya sensitif ke macam mana? Don't worry about it. Dr. Natasha dah mention tadi, dia bukanlah gigi tu dipotong ke begitu kan. Sebab ada setengah orang dia macam bila doktor kata mungkin explanation in bahasa pasar dia tu agak gerun, tetapi sebenarnya in reality it's not like that. Betul. Kecuali kalau dia datang kat kita tu memang dia dah cakap dah dia sensitif ke. Jadi mungkin kita ada kita punya precaution lah. Betul. Apa yang nak kena buat dulu, mungkin nak kena sapu fluoride kan. Betul. Paling penting untuk tahu dia punya concern juga, dia punya apa yang dia alami. Betul. Okay. So itu adalah soalan kita. Korang tak minum air ke? Minum lah. Dah minum. Tetapi macam kering penuh lagi. Macam penuh lagi. Okay, macam Dr. Natasha, apakah so far lah the biggest challenge yang you pernah face? How long have you been practicing as a dentist, if you don't mind me asking? Since 2017 start posting, dalam 9 tahun. 9 tahun. Dalam tempoh 9 tahun ni. Apa the biggest challenge? Biggest Kalau let's say diberi kepada orang lain tu macam mungkin orang lain pun susah nak handle, ataupun mungkin kepada saya ataupun kepada Dr. Fee susah nak handle, tapi you macam you manage to do it. So apa? Kalau jadi tak nak dah ulang. Macam tu ke? Macam tu lah lebih kurang. Bagi saya challenge yang saya paling takut lah sebenarnya adalah untuk terima patient yang takut juga. So kalau patient yang takut, tambah-tambah kalau diorang dah remarks kat dalam contoh dalam sistem, patient ni takut tak pernah jumpa dentist. So kita pun dah berdebar. Kita pun dah berdebar sebab nak handle tu very challenging. Kita nak yakinkan, nak dapatkan kepercayaan dia. So usually buyer experience baru tahu macam mana nak handle. Usually I akan offer bagi headphone ke, tengok TV ke, something to distract. So sekarang ni macam baru dapat experience lah. Dr. Natasha ada TV, ada headphone. So that dia tak ada rasa takut sangat. Saya nak bagi dia experience. Sebab saya sendiri pernah jumpa tau patient-patient yang anxiety. Dia memang dah tahu dah dia takut. So dia memang bawa dia punya earphone sendiri, headphone sendiri. Sampai that level dia tak boleh dengar bunyi-bunyi mesin kita ni. Mungkin bagi setengah orang biasa tau. Tapi ada setengah orang kalau yang anxiety ke apa, dia memang tak boleh dengar bunyi bising tu. Betul. Even the idea of going to dental clinic pun membuatkan diorang ada some sort of panic attack or anxiety. Because that thing is actually exists. Dental anxiety adalah part of the satu perkara dalam satu topik lah under anxiety. Even panic attack pun sama ada untuk bahagian dental. So memang it's very important
as a dentist to know a little bit here and there lah about how to handle the patients with all these sort of problems. Sebab ada juga yang kata sakit beranak tu lagi sakit Ya, daripada betul. jumpa. I pun terkejut dengar. Betul ke kepada ibu-ibu yang tengah melahirkan anak ni? beranak lagi sakit. Beranak lagi sakit rasanya. Mungkin macam mana tu? Faktor epidural? Mungkin. So dia orang kata macam tu. So saya macam macam takut sangat lah. Betapa betul. takutnya patient ni kan. Tapi tu perkara yang selalu dengar. Betul. Macam I tak pun ada selalu tu. sangat dengar, especially from the mother. So I macam kadang-kadang apa yang saya pernah buat lah, ada sebab I think more than berapa persen daripada patient wanita, especially ibu-ibu yang pernah bersalin, dia akan cakap benda yang sama. So I reverse balik dia punya psychology dengan cakap, kata how many kids do you have? How many kids do you have? Kalau dia dah ada 5-6 orang anak, see you did it. You did that kan? So macam just this one is probably dia punya first time datang. So actually dia boleh manage kalau dia dah berjaya melahirkan anak sebanyak itu dengan dengan selamat dan anak dia pun dah membesar dengan sihat. Jadi benda ni adalah sangat kecil kan, macam tu. So kita yakinkan dia balik semula yang you did one of the biggest challenge being a woman. Apatah lagi benda yang sekecil ini sebenarnya it's like a piece of cake lah sebenarnya. Gitu, the piece of cake. So bila macam tu kadang-kadang dia orang ni akan macam, lah aku dah lahirkan 6 orang anak dah kan, macam tu kan. So lama-lama dia pun akan terfikir, okay benda ni is actually nothing, macam tu lah. Ataupun maybe dia macam dapat dengar daripada orang. Orang ni kata lagi sakit daripada Takut-takut. Rasanya tak sakit kot jumpa dentist secantik-cantik ini. Tapi mungkin saya ada berfikir juga kadang-kadang saya try to masuk lah kenapa dia orang macam kadang-kadang kan orang kan macam bila jumpa dentist dia takut, bila jumpa medical doctor macam biasa je macam tu kan. Kadang-kadang I fikir because sometimes mungkin our human brain akan berfikir bahawa sebagai bila kita sebagai patient kita nganga mulut and kita tak tahu pun sebenarnya dentist tu tengah buat apa dalam mulut kita, and we don't have like mirror untuk tengok, and then tak ramai pun orang berani kan tengok terbayang-bayang mirror nanti mungkin dia apa terbayang. Adakah itu punca dia rasanya? Mungkin adakah Boleh itu jadi. Tak, actually sebenarnya banyaklah juga yang cakap takut buat dental treatment ni sebab dia terus buat kat situ kan, hidup-hidup dengan waktu sedar. Banyaknya medical kan mungkin waktu ada dia bagi GA ke apa kan. Yang treatment kita ni kalau minor surgery tu terus kan hidup-hidup di Sampai dia minta nak bius hidup kan. Dikoreknya gigi tu hidup-hidup. Jadi orang takut lah saya rasa. Lagi satu orang pun macam tak faham apa explanation daripada doktor pun penting juga kan. Ya, betul. Doktor bagi tahu. Okay, Betul. first buat ni so that reassure Dia kan. pun tahu apa yang tengah buat semua kan. So betul lah, cara pemilihan dentist pun penting. Kalau nak pergi klinik gigi mana-mana, sebab itulah kena join doktor yang live ni. Pergilah klinik dia. Confirm dia servis dia tip top ya. So explanation tu A to Z bagi patient faham. Yang tu pun I praktikkan juga. Bagi patient faham all the scenario apa yang akan jadi semua. Lepas tu baru kita mula kan. Betul. Macam mana Dr. Fee pula? Macam mana doktor meyakinkan sekiranya ada setengah patient yang begitu takut, panik, apa semua tu, macam mana Dr. Fee? Adakah pernah melalui Ke doktor lari dulu? doktor pun jadi lagi makin yalah, sebab sometimes benda-benda macam ni akan mengganggu juga kan you punya mental juga kan. Sometimes as a dentist kalau macam takut dia tu yang melampau sangat, yang sampai tiba-tiba dah tercollapse ke dekat situ ke. Macam kita yang mula-mula confident jadi kurang confident. Pernahkah Dr. Fee melalui perkara seperti berikut? Mungkin sebab dah lama kita jadi dentist kan. Dah macam-macam patient kita jumpa masa kita kerja kat kerajaan dulu. Banyaklah juga membuat kita kuat untuk handle patient-patient macam ni. Actually patient dekat klinik kerajaan lagi susah tau. Lagi macam-macam kita nak handle compared to dekat klinik private. Sebab kat private ni banyak diorang dah macam tahu kan? Macam datang tu memang knowledgeable. knowledgeable sikit. And then diorang datang pun memang kadang-kadang lebih tahu pada doktor nak buat apa. Doktor saya datang sini nak buat macam ni. Sekarang pula sistem ChatGPT tu. Kau jangan main. Jadi saya tak ada masalah yang tu. Saya ada masalah lain. Saya tak ada masalah dengan patient ada masalah takut ke apa, tak. Saya banyak masalah bila kita tengok dekat TikTok apa semua kan, social media, benda-benda teknologi ni.
Kan? Doktor, saya nak snap on denture. Saya nak gigi putih macam ni kan. Jadi sekarang nak go to digital dentistry tu yang menakutkan saya sebenarnya. Walaupun dia dah belajar dah. Tak ketak lagi. Soalan-soalan macam tu kan. Macam kadang-kadang kita banyak lagi sistem kita macam old style sikit kan. Tapi sekarang dah go digital, go komputer. Jadi macam-macam permintaan lah sekarang. Patient lagi hebat daripada dulu. Orang nak tampal je kan. Orang nak cabut, orang nak cuci. Sekarang permintaan lain-lain. Tak sama macam dulu dah. So yang itu adalah one of your biggest challenge lah. Permintaan patient. Saya rasa ni kita soalan terakhir juga kan. Okay. Okay doktor. Okay, so ini adalah before kita berakhir ya. Ada soalan akhir dah. Akhir Cepat dah. betul. Okay, Dr. Fee, ada tak pengalaman yang you tak boleh lupa? Tak kisahlah sedih ke, As a dentist ke apa? As a dentist lah Tak kisahlah Tak kan. kisah pun sebenarnya. Boleh lah, you can go to Mungkin orang nak tahu ni Dr. Fee apa yang struggle sangat ni. Kan cerita hantu ke? Cerita hantu tak? Cerita hantu tu tak adalah. pengalaman yang tak boleh lupa. Pengalaman yang tak boleh lupa Ayo. As you lah, as you being a person, being this Dr. Fee. Pengalaman tak boleh lupa tu saya rasa first time lah kita jadi doktor gigi. Masa tu kan masa tak tahulah masa dekat universiti dulu lecturer I suka bagi patient yang senang-senang. Kan nak cucuk sikit-sikit, nak cabut pun yang dah goyang-goyang tau. Tapi I pernah dapat satu patient ni. Masa tu kat kerajaan, patient ni dia tak buta tapi dia pekat dan bisu. Okay. Nanti kata kat saya doktor tak competent pula. Actually sebab dia tak boleh bersuara kan. So dia tak bawa sesiapa pun? Dia tak bawa sesiapa. So kita tak tahu macam kalau ada orang sakit kan dia akan menjerit ke terkejut ke. Dia tak ada respon tau. So masa before that, masa register patient tu adakah nurse tu bagi tahu tak condition dia as an OKU ataupun memang simply just masuk and then I tak tahu suddenly itu sebab ini adalah hari pertama I kerja. Hari pertama I kerja, hari pertama jadi seorang doktor gigi. Masa tu newbie. Memang sangat-sangat newbie. Memang first day. And then I dapat bilik cabutan. And then masa tu I inject, dia nak cabut gigi depan. I inject, I tak tahulah kenapa. Mungkin dekat sangat ke dia punya side, apa? Orang panggil tu daripada mulut ke hidung tu. LA tu masuk dah hidung. Astaghfirullahaladzim. Masa okay, ini tu. adalah kisah-kisah yang Memang- menyeramkan ya. Ini seram. Ini under kategori seram. Tapi Masuk di hidung macam mana? agaknya Dia punya LA tu liquid tu ke apa? LA tu sampai kena kat hidung dia. Kebas lah hidung. Kebas. Tapi kan sometimes memang kadang-kadang ada kan kalau dia punya betul. mucus dia Itu I tutup tak tahu. Jadi mungkin sebab tu. Lepas tu kan dia macam Tak boleh tahu nak cakap. cakap macam dengan saya. nafas. Dengan I. Dia tak boleh nafas. Tapi agaknya air tu masuk. Tak tahulah apa rasa dia sebab dia tak boleh bercakap. Yalah, Kan? kesian Dia buat Gelak sign ke apa-apa ke? Dia macam tak lah, Kan dia ada tak ada sign sign sakit. macam kalau orang lain mungkin memberontak teruk-teruk. Dia sangat-sangat tenang je. Kadang-kadang I rasa kan bila I fikir balik kan, entah Allah nak macam hantar seorang kat I supaya I belajar benda ni. Macam belajar nak tahu lah macam how to handle macam memang first patient first day. Itulah memang ingat lah. Memang ingat lah forever lah ya. And then dia tak boleh marah I sebab dia bisu. So macam mana the whole procedure tu berjaya ke mencabut Alhamdulillah gigi dan berjaya lah. Memang lepas habis treatment tu memang dia tepuk belakang I. Dia macam bagi I semangat tau. Macam tu. Walaupun Lelaki I dah perempuan patient tu? Lelaki patient tu. Maknanya dia pun memahami jugalah situasi Dr. Fee ketika itu kan. Kalau I rasa kalau orang yang biasa mungkin aku Banyak dah ni. kena maki kot. Maki dah ni sampai Muda ke patient tu? Muda ke Okay. patient? Patient tu dah tua. Patient tu mungkin dalam umur 50-an 60-an. Okay, kepada patient tersebut, sekiranya patient tersebut masih mengingati lagi ya, Dr. Fee boleh tunjuk muka di First day sekiranya ni Dia dah ada boleh klinik ya. ya sekarang Dr. Fee, doktor tersebut, doktor yang hari first day dia tu dia sudah mempunyai klinik sendiri Ya, yang semoga bernama dia Klinik Gigi Dr. murah Natara. rezeki lah patient ni sebab dan boleh dia, hadir dia ke banyak klinik lah. Dr. Fee.
Okay, ada kata-kata untuk patient tersebut sekiranya beliau menonton live ini? Saya harap dia tak ada lagi pengalaman macam ni dengan doktor-doktor gigi yang lain. Biarlah pengalaman itu menjadi pengalaman kita berdua sahaja. Macam mana pula dengan Dr. Tasha? Dr. Natasha? Saya saya boleh ingat satu je sekarang ni. Di mana masa saya kat government tu, ada satu patient tu dia masuk, lepas tu dia terus macam ni. Macam, cik okey ke? Oh okey macam tu. So saya ingat macam bagi saya benda tu takut dan kelakar sebenarnya. Masuk macam tu tiba dia. Kita takut kan kalau kita tengah buat patient and then suddenly macam collapse ke apa kan. Tapi dia macam okey. Dia buat rawatan apa masa tu? Baru nak check. Government kan kita cepat-cepat kan. Kena macam 2 minit kan. Lepas tu tiba-tiba dia masuk, dia terus macam tu. Okey. Saya okey. Macam tu. Mungkin dia penat. Mungkin dia penat. Kira pernah itu adalah masa yang untuk dia rasa finally Betul. boleh balik tu kan. Tapi bagi saya takut lah kan kenapa collapse macam tu kan. Dah lah. Yelah tengah bekerja ni kan. Apa jadi nanti. Ada patient I tahu buat rawatan akar kan. Banyaklah kebanyakan patient buat rawatan akar. Dia orang boleh tidur tahu sambil buat gigi. Itu biasa kan. Dia boleh. Kalau tidur diam sahaja tidak mengapa, tetapi tidur berbunyi itu. Sebab dia berdengkur open kan muka mulut kan. I pun ada patient macam tu. Ya memang. Tapi okay, dia jangan Semua mengaitkan orang patient kat pernah sini. It's normal. So kau jangan nak gelak time tu. Okay. Okay, macam mana pula dengan Dr. Anis? Pengalaman sedih lah kot. Pengalaman yang I rasa bila patient puji kita dari segi sebab I suka buat denture. So bila satu-satu gigi palsu I berjaya, I macam sangat happy sebab I dapat bagi satu value dalam hidup diorang. Sampai makcik tu memang promote habis lah. Macam tu. Jadi itu I rasa benda-benda momen yang antara tak boleh lupa lah. Betul-betul. Okay. So sekarang sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, kita perlukan kata-kata terakhir daripada Dr. Fee, Dr. Natasha dan juga Dr. Anis. So bermula dengan Dr. Fee. Silakan. Okay. Jangan lupa datang ke klinik saya. Siapa orang Seremban, orang Negeri Sembilan boleh datang ke klinik saya di Sendayan. Klinik Pergigian Lantara. Dekat je dengan masjid yang paling cantik dekat Negeri Sembilan tu. Masjid apa? Masjid Sendayan. Yang ala-ala macam Madinah tu kan. Datanglah ke klinik saya insya-Allah. So kita ada banyak juga treatment yang kita bagi. Termasuklah tangtai untuk baby. Tangtai tadi daripada tadi nak sebut tangtai. Sebab kita baru kan. Kita baru nak promote tangtai. So boleh jelaskan sedikit apa itu tangtai supaya patient di luar sana boleh tahu apa itu treatment. Sebab actually Fee sendiri sebagai ibu yang menyusu kan. Jadi tangtai ni ada masalah untuk menyusu dengan baik. So ni bonding ibu dengan anak tau. Kalau tak dapat bonding dengan baik macam susahlah, kesian kan. Jadi saya rasa treatment tangtai ni memang penting lah untuk yang ada masalah penyusuan kan. Lidah anak tak dapat nak menyusu dengan baik kan. Boleh datang check kalau you rasa macam you menyusu tu sakit ataupun anak you tak kenyang kan. Sekejap-kejap macam mengah bila menyusu. Boleh datang ke klinik dan kita check adakah baby anda ada tangtai. Actually seawal mungkin sebab kalau baby dah ada gigi ni kita tak buat lah. Kita akan buat baby yang tak ada gigi lagi. Okay, alright. So boleh translate apa itu tangtai kepada mereka yang tidak tahu apa itu tangtai. Tangtai ni macam lidah pendek macam ada something. Ada macam membrane kat situ kat lidah tu untuk dia tak kasih lidah tu ke depan. Ada restriction dekat lidah tu. Okay, alright. Kepada sesiapa yang di luar sana boleh datang ke klinik Dr. Fee sekiranya anak-anak ataupun baby ada masalah seperti yang Dr. Fee mention tadi. Okay, kembali kepada Dr. Natasha, kata-kata terakhir. Okay, so macam ramai kat luar sana masih survey rawatan. So you all boleh datang dekat klinik doktor-doktor yang cantik. Kalau nak datang jumpa saya pun boleh. Saya dekat klinik Pergigian Reda, TTDI Groove Kajang. Dan untuk Reda ada beberapa branch. Boleh sebut ke? Boleh. Dekat Badar Tusin On, Taman Bukit Ceras, Eco Hill Semenyih, Seri Kembangan, Puchong, Shah Alam. Lagi satu, TTDI Groove Kajang tempat saya. Okay. So ada 7 branch ya semua. Betul. Take note. Boleh Google terus ya, Reda Dental. Betul. Dan boleh follow juga TikTok saya Dr. Natasha Taimi. Okay, terima kasih Dr. Natasha dan kita berbalik kepada Dr. Anis, kata-kata terakhir. Okay, saya Dr. Anis. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube Gigi dan Jiwa Podcast.
dan juga follow kita punya semua social media termasuk di TikTok. Okay? Okay. So jangan lupa subscribe di YouTube Gigi dan Jiwa Podcast and follow semua social media termasuk TikTok. Lupa nak cakap terima kasih kerana berjemput saya hari Terima ini kasih, berada dalam Tani. podcast untuk kali pertamanya. First time in my life doing Bukan podcast. selalu ke sebelum ni? Tak ada. kan? Radio. Satu radio. Tak sama Terima kasih podcast lain. Dr. V kerana meluangkan masa bersama dengan kita hari ini untuk podcast Gigi dan Jiwa. Gigi dan Jiwa mengambil masa perjalanan yang agak jauh daripada negeri Seremban, Sedayan. Dan terima kasih juga kepada Dr. Natasha. It's a very pleasure to meet you in person. Very nice. Tengok muka senyum sahaja. Thank you. And Dr. Anis as usual yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Senyuman bermula dengan gigi yang sihat dan Jiwa yang yang tenang. tenang. Okay. Assalamualaikum. Hai, Dr. Anissa. Dr. Yana. Sorry lah,